Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar bahasa Melayu tingkatan 4 bersama Cikgu Wan. Sebelum kita meneruskan pembelajaran hari ini, marilah sama-sama kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Seterusnya kita akan lihat isi kandungan pembelajaran kita pada hari ini. Tema, novel Pantai Kasih. Latar masyarakat, tempat dan masa. Kemahiran 4.0, aspek seni bahasa. Standard kandungan 4.1, memahami dan mengapresiasikan karya sastra. Standard pembelajaran 4.1.1, memahami dan mengapresiasikan prosa moden dan prosa tradisional dengan menyatakan respon peribadi yang sesuai terhadap karya. Objektif pembelajaran pada hari ini, pada akhir PDP, murid dapat yang pertama, menganalisis latar masyarakat novel Pantai Kasih. Yang kedua, menganalisis latar tempat novel Pantai Kasih. Dan yang ketiga, menganalisis latar masa novel Pantai Kasih. Seterusnya, kita akan lihat latar masyarakat. Latar masyarakat yang pertama, latar masyarakat yang mementingkan keuntungan. Contoh peristiwa, Dr. Wang memikirkan keuntungan yang berlipat ganda selepas mengambil alih pusat rawatan Pantai Kasih daripada ayahnya Datu Untong. Dia tidak menghiraukan sama ada pesakit yang mendapatkan rawatan di pusat rawatannya itu mampu atau tidak, asalkan dia mendapat keuntungan dengan meletakkan harga yang dirasakan munasabah untuknya. Latar masyarakat yang kedua ialah latar masyarakat yang takut berterus terang. Contoh peristiwa, Sister Felicia Landosi tidak berterus terang dengan Raiha tentang kemalangan yang berlaku sehingga meragut nyawa anak perempuan Raiha kerana takut. Felicia tahu bahawa Dr. Sadis yang menyiram minyak petrol ke kereta mewah Porsche miliknya akibat rasa marah terhadap Raiha. Latar masyarakat yang ketiga, latar masyarakat yang ego. Dr. Sadis menyalahkan Raiha atas kematian anak perempuan mereka. Dr. Sadis menganggap Raiha bertanggungjawab sepenuhnya atas kematian tersebut, sedangkan kemalangan tersebut adalah disebabkan sifat marahnya yang membakar kereta mewah miliknya sendiri dengan menyiram minyak petrol sehingga menyebabkan anak perempuan mereka yang kebetulan ada di situ disambar api tersebut. Latar masyarakat yang keempat, latar masyarakat yang mempunyai matlamat yang tinggi. Contoh peristiwa, walaupun sudah dinasihati oleh ayahnya, Raiha masih berdegil untuk belajar sehingga menjadi doktor pakar seperti ayahnya itu. Menurut ayahnya, jawatan tersebut tidak sesuai dengan kemampuan seorang wanita. Namun, berkat usaha dan matlamat yang ada pada Raiha, dia mampu menjadi pakar pembedahan yang ternama di pusat rawatan Pantai Kasih.
Seterusnya, latar masyarakat yang seterusnya, latar masyarakat yang berusaha di luar kemampuan. Contoh peristiwa, Emak Unong Siron berusaha untuk membayar kos rawatan anaknya walaupun anaknya itu terpaksa menjalani pembedahan sebanyak 5 kali sedangkan mereka adalah daripada kalangan orang kelas menengah bawah sahaja. Latar masyarakat yang seterusnya, latar masyarakat yang hidup dengan pergaulan bebas. Contoh peristiwa, Emak Sister Felicia keterlanjuran sehingga mengandungkan anak luar nikah hasil pergaulan bebas sewaktu mudanya. Dr. Uwang juga mempunyai anak luar nikah yang cacat dan kelainan upaya sehingga menyebabkan dia berasa malu dan menghantar anaknya itu di asrama. Latar masyarakat yang terakhir ialah latar masyarakat yang berjaya dalam kerjaya. Contoh peristiwa, Dr. Uwang adalah seorang yang berjaya dalam kerjaya. Kejayaannya bermula apabila ayahnya Datu Untong menyerahkan pusat rawatan Pantai Kasih kepadanya. Beberapa perubahan sudah dilakukan oleh Dr. Uwang sehinggakan pusat rawatan Pantai Kasih dahulunya terdiri daripada 3 orang doktor tetapi sekarang sudah memiliki deretan doktor dan barisan jururawat dan staf yang terlatih. Seterusnya, latar masa. Malam hari. Contoh peristiwa, kemalangan Dr. Uwang. Dr. Uwang menerima panggilan palsu yang menyatakan bahawa berlakunya kecemasan di pusat rawatan Pantai Kasih. Pencerobohan pusat rawatan Pantai Kasih. Seorang lelaki telah menceroboh pusat rawatan Pantai Kasih dan telah menahan Sister Felicia yang dalam keadaan mamai di farmasi pusat rawatan tersebut. Kemalangan yang meragut nyawa anak perempuan Raiha dan Dr. Sadis. Anak perempuan hasil perkahwinan Raiha dan Dr. Sadis rentung selepas dia disambar api yang sedang marak membakar kereta mewah milik Dr. Sadis. Kunjungan Raiha ke pusat rawatan Pantai Kasih. Raiha berkunjung ke pusat rawatan Pantai Kasih apabila mendapat panggilan kecemasan. Walau bagaimanapun sebenarnya itu hanyalah panggilan palsu. Namun, Raiha mengambil peluang itu untuk menziarahi Unong yang baharu sahaja dibedah buat kali ke-6 dan melihat keadaannya pada waktu itu. Waktu senja. Pembedahan ke-6. Pembedahan ke-6 yang dilakukan ke atas Unong Siron berlangsung pada waktu senja. Pembedahan itu telah berjaya dilakukan oleh Raiha selepas diminta oleh Dr. Uwang. Walaupun Raiha mempersoalkan peranannya, namun dia mengambil alih pembedahan tersebut dengan penuh tanggungjawab dan mengharapkan agar pembedahan tersebut adalah pembedahan terakhir untuk gadis lincah Unong Siron. Seterusnya, latar tempat. Pusat rawatan Pantai Kasih. Contoh peristiwa, pusat rawatan mewah milik keluarga Dr. Uwang. Tempat Raiha bertugas sebagai pakar bedah. Apartmen Raiha. Tempat tinggal Raiha selepas peristiwa hitam kematian anaknya dan dibiarkan hidupnya tergantung-gantung oleh Dr. Sadis. Rumah tumpangan.
tempat Raiha dan anaknya bermalam selepas Raiha membawa anaknya keluar dari rumah agam milik Dr. Sadis. Rumah Dr. Uang, tempat tinggal Dr. Uang dan keluarganya. Mahkamah keluarga, tempat perbicaraan kes perceraian Raiha dan juga Dr. Sadis selepas peristiwa kematian anak perempuan mereka akibat rentung. Wad Super VVIP, salah satu bilik rawatan kelas mewah yang ada di pusat rawatan Pantai Kasih. Daerah Inanam, tempat Raiha dan Felicia sama-sama belajar di sekolah rendah. Tempat tinggal Felicia di muara sungai di daerah Inanam ini. Baiklah pelajar-pelajar semua. Okey, hari ini kita fokuskan pada latar. Latar ni terdapat 3, iaitu latar tempat, latar masyarakat dan latar masa. Cikgu harap murid-murid semua dapatlah memahami isi pembelajaran kita pada hari ini. Okey, seterusnya. Okey, ini adalah tugasan yang perlu anda semua lakukan. Yang pertama, pelajar diminta menyalin nota berkaitan dengan latar, iaitu latar masyarakat, tempat dan masa. Okey. Perkara yang kedua, salin nota di dalam buku tulis Komsas. Baiklah, cikgu rasa itu sajalah pembelajaran kita pada hari ini. Okey, sekian, terima kasih. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.